Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali ke SK Studio yang mana pada hari ini kita akan mempelajari berkenaan dengan seni bahasa dalam bahasa Melayu iaitu sajak. Sajak merupakan puisi Melayu moden yang mana digunakan untuk menyampaikan idea ataupun pandangan berkenaan dengan sesuatu topik. Macam biasa kita mulakan dengan melihat apakah objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Yang pertama ialah murid dapat mendeklamasikan sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul. Yang kedua, murid dapat menulis maksud rangkap pada sajak dengan betul. Mari kita mulakan dengan mengenal apakah maksud sajak yang dimaksudkan itu. Sajak merupakan puisi Melayu moden yang berbentuk berangkap, berbentuk bebas dan tidak terikat pada jumlah baris, boleh menjadi beberapa baris, tidak seperti pantun lah. Tidak juga tetap dari segi perkataan sebaris, suku kata sebaris, rangkap, rima. Rima ini bermaksud pada hujung baris adalah sama. Contoh dia a, i. Itu tidak sama bagi sajak. Mempunyai tema. Jadi apakah maksud tema? Tema ialah idea utama ataupun idea dasar yang ingin disampaikan oleh penyajak tersebut. Selain itu, sajak juga mempunyai nada dan intonasi supaya perasaan daripada penyajak dapat disampaikan kepada orang yang mendengar ataupun yang membaca. Yang pertama, kita lihat ada contoh marah dan protes. Bila marah, dia punya suara menjadi tinggi, memek muka dan juga gaya badan yang menunjukkan rasa marah. Yang kedua ialah intonasi dan nada yang gembira dan tenang, di mana suara dia hanya dalam keadaan yang tenang dan sederhana. Yang ketiga ialah sedih, di mana menunjukkan perasaan yang hibur dan meratapi sesuatu perkara. Oleh demikian, sekarang kita sudah memasuki tema yang terbaru iaitu tema 5 mengenai jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Di mana kalau kita boleh imbas pada tema yang sebelumnya ialah mengenai kesenian. Baik, figura ataupun sosok yang kamu dapat lihat di sebelah kanan atas tersebut ialah Usman Awang yang merupakan sastrawan negara. Sastrawan negara merupakan satu anugerah ataupun penghormatan yang tertinggi dalam bidang bahasa. Sajak yang ada di sebelahnya itu merupakan nukilan daripada Usman Awang yang bertajuk Jiwa Hamba. Sajak Jiwa Hamba ini adalah melambangkan seseorang ataupun kumpulan yang ingin merubah nasib mereka kepada yang lebih baik. Oleh kerana kita mengenal susuk tubuh yang istimewa ini, mari kita kenal serba sedikit berkenaan dengan biodata dirinya. Sastrawan negara Usman Awang. Karya Usman Awang adalah berkenaan dengan realiti kehidupan, prihatin terhadap golongan yang ditindas ataupun tertindas, serta menentang kuat kolonialisme. Selain itu, karya Usman Awang juga merangkumi puisi, cerpen, penulisan dan drama. Bukan sahaja diiktiraf di negara kita, malah negara serantau juga menerima dan juga mengiktiraf karya beliau. Beliau telah memenangi banyak anugerah kesusasteraan di dalam negara dan juga luar negara. Dek kerana pengalaman Usman Awang ini sendiri yang pernah ditindas dan juga dijajah, menjadikan beliau bersemangat dalam menghasilkan karya yang berbentuk idealisme dan juga berbentuk pembaharuan yang perlu dicapai oleh masyarakat selepasnya. Hal ini kerana supaya mereka tidak merasakan rendah diri terhadap orang lain dan memajukan masyarakat secara amnya. Sekarang cukup akan mendemonstrasikan deklamasi sajak daripada Usman Awang. Termenung seketika, sunyi sejenak, kosong di jiwa tiada penghuni. Hidup terasa diperbudak-budak, hanya suara melambung tinggi. Berpusing roda, beralihlah masa. Pelbagai neka hidup di bumi. Selagi hidup berjiwa hamba, pasti tetap terjajah abadi. Kalau hidup
ingin merdeka. Tiada tercapai, hanya berkata. Kemuka, maju sekata, maju kita. Melempar jauh jiwa hamba. Ingatkan kembali kata sakti. Dari kebahang kesedaran berapi di atas robohan kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Sekian itu sahaja murid-murid demonstrasi sajak daripada Usman Awang yang melambangkan sifat dendam, yang melambangkan sifat sedih dan juga ingin memprotes terhadap penjajahan yang telah dialami oleh mereka. Mari kita bincangkan berkenaan dengan maksud rangkap satu demi satu. Rangkap yang pertama ialah termenung seketika, sunyi sejenak di kosong jiwa tiada penghuni, hidup terasa diperbudak-budak, hanya suara melambung tinggi. Baris pertama dan yang kedua melambangkan timbul perasaan dan keadaan yang tidak bermakna. Rasa hati mereka kosong dan tiada yang mendengar suara, pendapat dan juga idea yang ingin disampaikan, menjadikan ditulis sebagai hidup terasa diperbudak-budak. Tak ada orang pun yang ambil kisah dan juga ambil berat berkenaan dengan suara kita. Dan yang terakhir, hanya suara melambung tinggi melambangkan kita hanyalah dipandang rendah oleh orang lain, terutamanya golongan ataupun penjajah luar yang merasakan masyarakat ini hanyalah masyarakat yang berada di paras, yang para penjajah merasakan diri mereka adalah lebih tinggi, lebih mulia daripada golongan yang dijajah tersebut. Rangkap yang kedua, berpusing roda, beralihlah masa, pelbagai negara hidup di bumi, selagi hidup berjiwa hamba, pasti tetap terjajah abadi. Masa berlalu bersama pengalaman yang pelbagai. Ada pengalaman yang baik, ada pengalaman yang pahit untuk kita hadapi. Namun itulah asam garam dalam kehidupan. Tidak selalunya manis dan juga tidak selalunya pahit. Selagi hidup berjiwa hamba, pasti tetap terjajah abadi. Jiwa dan hati yang kecil akan menyebabkan insan tidak akan maju. Kita merasakan diri kita rendah, tak merasakan negara kita seperti negara-negara maju yang lain, akan menyebabkan kita akan sentiasa mundur dan tidak akan maju ke depan. Oleh demikian, kita masuk rangkap yang ketiga. Kalau hidup ingin merdeka, tidak tercapai hanya berkata, kemuka maju sekata, maju kita, melemparkan jauh jiwa hamba. Setiap kemahuan perlu diterjemahkan dalam bentuk usaha. Tidak cukup hanya kita bercakap. Contohnya, saya ingin maju ke depan, saya ingin mencapai cita-cita, saya ingin maju selaras dengan orang lain. Namun hanya berkata tanpa usaha menjadikan kita hanyalah macam mak jenin lah, tak ada apa-apa hasil. Kita tahu bahawa setiap orang mempunyai peranan, tugas dan juga profession yang tersendiri. Maka kita perlu untuk lakukan ataupun jalankan tanggungjawab tersebut dengan penuh accountability dan juga amanah. Misalnya untuk murid-murid, kamu perlu untuk belajar bersungguh-sungguh sehinggalah ke peringkat yang paling tinggi. Dan rangkap yang terakhir, ingatkan kembali kata sakti dari bahang kesedaran yang berapi. Di atas robohan kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Boleh kita tulis sebagai inspirasi daripada peristiwa tertentu yang dapat memberikan pengajaran. Contohnya peristiwa roboh ataupun jatuhnya kota Melaka, yang mana boleh kita jadikan pengajaran dan juga motivasi supaya perkara ini tidak berulang semula pada masa hadapan. Dan maksud yang kedua, kesedaran perlu dipupuk supaya tidak hanyut mengulangi perkara yang sama. Kita perlu untuk mengukuhkan asas dan mengikuti segala peraturan dan undang-undang yang ada di negara kita supaya kita tidak mengulangi peristiwa yang lalu. Oleh demikian, banyak nilai dan pengajaran yang boleh kita perolehi daripada sajak yang ringkas ini sahaja. Dengan berakhirnya penerangan tersebut, maka kita berada di penghujung pembelajaran. Cikgu mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi untuk mempelajari kemahiran sajak bersama dengan cikgu. Kepada yang belum like, share dan subscribe, sila tekan butang merah di bawah sebagai tanda sokongan anda kepada SK Studio
Saya sangat menghargai. Semoga bertemu lagi pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, bye-bye.